Semalam, Pejabat Perdana Menteri PMO mengumumkan pelantikan 19 ahli jawatankuasa khas bebas darurat 2021 selepas diperkenankan yang di-Pertuan Agong. Jawatankuasa khas bebas darurat itu ditubuhkan mengikut Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Jadi kita ingin melihat dan juga memahami mengenai jawatankuasa khas darurat ini. Apakah fokus ahli jawatankuasa dan bagaimana nak pastikan keberkesanannya. Dan untuk itu kita akan bersama dengan pakar perlembagaan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein di talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, apakah perlu kita faham mengenai jawatankuasa khas darurat ini? Apakah fokus yang akan dimainkan oleh ataupun bagi ahli-ahli jawatankuasa ini Datuk? Ya, kalau kita lihat di bawah Perlembagaan Persekutuan perkara 150, kuasa untuk mengisytiharkan daurat dan juga menamatkan daurat adalah budicara Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana kita lihat sudah ada ordinans kuasa perlu 2021 yang memperuntukkan di bawah Seksyen 2 penubuhan jawatankuasa khas bebas yang berfungsi untuk menasihati Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tentang keberterusan keadaan daurat. Jadi kita lihat bagaimana Si Paduka Baginda memperkenankan penubuhan jawatankuasa bebas dan Baginda akan atau perlu mengikuti nasihat jawatankuasa ini. Dan jawatankuasa ini akan meninjau, memeriksa, menimbangkan jika sekiranya keadaan darurat itu masih ada dan sama ada dipendekkan atau dipanjangkan tempoh daurat tersebut. Jadi di sini kita lihat ada ketulusan di pihak kerajaan sendiri untuk menafikan tomahan bahawa daurat ini diisytiharkan demi kepentingan kepartian, politik kepartian. Jadi dengan ada jawatankuasa khas bebas ini yang terdiri bukan sahaja daripada pegawai tinggi kerajaan, mantan pegawai tinggi kerajaan, juga wakil-wakil parti politik, saya percaya keadaan daurat ini akan lebih atau sewajarnya dilihat sebagai fokus utama untuk mengatasi atau menangani penularan wabak COVID-19. Adakah Datuk melihat line up ataupun barisan yang baik untuk selesaikan segala isu dihadapi, isu kesihatan, isu ekonomi dan juga sebagainya? Ya, saya melihat barisan keanggotaannya terdiri daripada pelbagai bidang, daripada mantan Ketua Hakim Negara sendiri, Tun Arifin Zakaria, seorang mantan Ketua Hakim yang dikenali berwibawa. Begitu juga kita lihat bekas pengarah kesihatan, mantan Parlimen Angkatan Tentera, mantan yang pegawai tinggi kerajaan. Begitu juga wakil-wakil parti politik. Jadi saya percaya dengan latar belakang berbeza, malah di sana saya lihat ada pakar ekonomi juga untuk melihat dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut keselamatan, maksudnya daripada semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, keteraman dalam negeri dan juga keselamatan di dalam negara kita. Datuk, bagaimana nak pastikan keberkesanannya? Difahamkan juga ada wakil dari parti pembangkang juga terlibat dalam keanggotaan khas ini. Dan mungkin ada sema dan imbang di situ. Bagaimana Datuk melihat kepada isu ini? Ya, pertama sudah ada penubuhan jawatankuasa khas bebas. Yang kedua di bawah Seksyen 16 yang di-Pertuan Agong boleh mengadakan peraturan-peraturan. Tata cara bagaimana pertimbangan dibuat, macam mana keputusan yang akan disembahkan kepada Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi keberkesanan nanti itu juga bergantung bagaimana peraturan-peraturan itu digubal. Kita faham dalam keadaan sekarang ini berbagai persepsi ditimbulkan. Polemik dibuat berhubung dengan keperluan daurat dan sebagainya. Jadi saya rasa insya-Allah selepas daripada penubuhan jawatankuasa ini pastinya akan ada peraturan-peraturan yang digubal oleh Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah peraturan-peraturan di bawah Seksyen 16 untuk memastikan adanya ketulusan dan juga adanya aspek-aspek bagi penilaian jawatankuasa khas bebas ini.
Datuk, dan dengan pembentukan jawatan kuasa khas ini dengan melibatkan pakar-pakar, ahli politik kerajaan maupun pembangkang mendorong kepada persepsi rakyat, adakah ia beri cerminan kepada keterbukaan kerajaan untuk melibatkan individu-individu dalam kepakaran mereka untuk menyumbangkan idea dan juga solusi mereka? Ya, saya percaya dengan ada jawatankuasa khas bebas ini, dia akan dapat mengurangkan persepsi ataupun tomahan daripada pihak pembangkang. Kerana bila ada satu jawatankuasa sebegini, pastinya semua pertimbangan, maklumat, perkongsian akan berlaku dalam jawatankuasa khas bebas ini. Jadi, jika kerajaan ingin memendekkan atau melanjutkan tempoh daurat, perkara ini akan dibawa di dalam perbincangan jawatankuasa bebas. Kita lihat di dalam sana ada wakil pembangkang daripada DAP sekalipun, dari PKR pun ada. Dan ada mereka yang dikenali berkecuali mantan pegawai tinggi kerajaan. Jadi saya lihat dengan adanya jawatankuasa ini tidak wajar lagi ada tomahan bahawa kerajaan berselindung, kan, kerana dengan adanya forum yang sebegini akan berlaku ketulusan dan setiap tindakan yang dibuat oleh kerajaan akan diperiksa. Begitu juga apabila pandangan disembahkan kepada Si Paduka Baginda Tuan Agong, sama ada untuk memendekkan atau melanjutkan atau mengekalkan sehingga 1 Ogos, ini juga akan menunjuk keputusan bahawa Si Paduka Baginda berkenan untuk diberi pandangan, diberi nasihat oleh jawatankuasa bebas. Bukannya kalau anda kata tidak ada jawatankuasa begini, mungkin orang akan menuduh walaupun Si Paduka Baginda boleh melaksanakan budi bicara, boleh prerogatif, tetapi mungkin dipengaruhi oleh government of the day. Jadi dengan adanya satu jawatankuasa ini, sebenarnya dari sudut fungsi kuasa eksekutif, pada amalannya fungsi kuasa eksekutif penasihatan dilaksanakan oleh Jumlah Menteri, fungsi kuasa eksekutif. Sekarang ini satu jawatankuasa bebas diadakan untuk menasihati Si Paduka Baginda Tuan Agong. Saya menyebut menasihati kerana di bawah Seksyen 2 digunakan perkataan menasihati, bukan hanya menyampaikan. Kalau di bawah perkara 150, itu adalah prerogatif. Tapi dengan adanya Seksyen 2, mana jawatankuasa ini akan menasihati. Maka Tuanku, Si Paduka Baginda Tuan Agong akan bertindak di atas nasihat jawatankuasa bebas, jawatankuasa khas bebas ini, sama ada untuk mengekalkan sehingga 1 Ogos atau mungkin mendekkan atau melanjutkan tempoh daurat besar yang sedang melanda negara kita pada hari ini.